jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رب اشرح لي لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا كريم اللهم إنا نعوذ بك nafa'at wa min qalbin ya Allah, jadikanlah hati kami yang tenang dan khusyuk, wa min nafsin ya Allah, kami daripada nafsu yang tidak pernah cukup dan puas dengan nikmat dunia yang sementara ini ya Allah, wa min da'watin la yustajabu laha, amal ibadah yang telah kami lakukan ya Allah, jauhkan kami daripada musibah, penyakit, wabak, bencana dan kematian yang menyakitkan ya Allah. Allahumma inna والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسق اللهم رابط التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pertama dan selama-lamanya, dan selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tabi'in wa atba' tabi'in, mutaqaddimin mutaakhirin, al-ulama warasatul anbiya'i ajma'in, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Yang berbahagia Tuan Pengurusi, Tuan Imam Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Surau An-Najah, serta Ahli Jawatan Kuasa Pelaksana Penganjur Bersama Surau Al-Mizan, Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Pertamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan, alhamdulillah, untuk sama-sama kita menunaikan salat fardul maghrib secara berjemaah. Kemudian alhamdulillah sama-sama kita dapat duduk, kita dapat bertemu dalam majlis ilmu, yang mana pada malam ini program khas alhamdulillah yang dirancang oleh surau anjuran Masjid Tuanku Al-Mizan, bukan surau Masjid Tuanku Al-Mizan,
dengan kerjasama surah An-Najah yang kita duduk sekarang ini, alhamdulillah, yang mana temanya adalah berkait dengan Rabitah. Rabitah ini adalah satu perkataan daripada bahasa Arab yang membawa maksud iaitulah ikatan, iaitulah pertalian. Rabitah juga boleh dikaitkan dengan aqidah, pertalian, aqada, aqidah, iaitulah yang membawa kepada apa? Pertalian hati-hati yang bernama manusia ini dalam disatukan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan dengan rabitah juga iaitulah persaudaraan, pertalian, hubungan kasih sayang di antara manusia, hablum minan nas, dan membawa kepada iaitulah jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat pada hari ini, tuan-puan sekalian, di mana hari ini kita melihat apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasayara ikhtilafan katsira. Kamu akan melihat, kamu akan berdepan dengan satu keadaan di mana manusia, khususnya umat Islam dan umumnya manusia ini, umat Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam, akan melihat satu perbezaan, khilaf, perbezaan, perselisihan yang begitu banyak. Khilafan katsira, khilaf yang begitu banyak di sudut aqidahnya, di sudut syariatnya, di sudut akhlaknya, di sudut hiburan, di sudut gaya hidup. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membayangkan satu ketika bila mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat melihat keadaan ini, maka ini adalah merupakan tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman kita akan melihat, kata Nabi, perselisihan yang sangat banyak, tuan-tuan dan puan-puan. Maka bagaimana untuk kita nak menghadapi keadaan ini? Bagaimana untuk kita nak handle yang mana apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan akan berlakunya perselisihan ini? Maka tidak dapat tidak kembali kepada cara ataupun sunnah kehidupan, gaya, ya, fikiran, kemudian apa lagi, tarbiyah yang dibawa, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Tak dapat tidak kena kembali kepada kehidupan seorang yang disebut sebagai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gaya hidup, cara tidur, cara dalam batin akhlaknya yang zahirnya, cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kepercayaan Nabi, maka ditarbiyah kepada sahabat, kemudian kepada tabi'in, sampailah kepada kita mutaqaddimin, sampailah kepada kita ni mutaakhirin, sama ada ulama ataupun orang daripada umat Nabi yang terakhir. Maka itulah cara dia, ya, untuk kita nak kembali kepada penyatuan ummah, ummatan wahidah, umat yang satu, umat yang menyatu. Banyak disebut konsep tema yang nak dibawa ni sebenarnya nak menyatu padukan umat. Kita tengok sebelum zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim, zaman Datuk Seri Najib, tentang apa? Iaitulah maqasid. Sekarang ni madani. Sebelum itu lagi Islam hadari. Dia sebenarnya kaedah dia nak bawa kepada penyatuan sebenarnya, di sudut pada yang dilihat dengan ijabiah, yang pandang sudut yang positif, ya. Setiap
pemimpin ni sebenarnya dia nak kebaikan. Jadi dia adalah tema dia. Ini nak menyatukan umat, nak menyatukan masyarakat, terutama kita ni, di mana masyarakat di Malaysia ni majmuk. Dia bercakap mengenai soal umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya bercakap soal apa? Soal umat Islam di Malaysia, bahkan umat Nabi Muhammad, semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama dia orang kafir, dia bukan Islam, tetap dia umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya selayaknya untuk kita ini, kita kena merasai kasih dan sayang kepada mereka untuk sama-sama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang esa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah taala, saya nak bawa tema pada malam ini tentang perkataan Rabithah, di mana ada satu doa yang diajarkan oleh alim ulama, iaitulah doa Rabithah. Ya, doa berkaitan dengan, iaitulah yang disebut sebagai ikatan, agar apabila kita ini, kehidupan kita, saya nak sebutkan hadis. Kita habiskan dulu hadis daripada yang disebut fasayara ikhtilafan katsira. Bagaimana ini boleh terjadi, tuan-tuan dan puan-puan? Kerana ini adalah merupakan alamat ataupun tanda-tanda akhir zaman. Tak dapat tidak. Kalau kita katakan, kenapa aku pakai kereta, aku pakai motor ni, bila dah tempoh masa yang panjang dia jadi masalah. Dia buat kelaku, dia jadi rosak sana, dia jadi mulalah kita punya hose, kita punya carburetor, kita punya enjin mula dia punya leaking. Pasal apa? Pasal dah lama. Kerana apa? Kerana kenderaan tu dah lama. Bila begitu juga kalau nak dikiaskan, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni manusia lama dah. Maka akan berlaku apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Sebenarnya perkara ini akan berlaku kerana skripnya begitu. Namun sebagai umat Islam, kita seharusnya kena menguatkan diri kita, akidah kita, ibadat kita, supaya terselamat dan menjadi golongan orang yang sedikit. Wa qalilun min ibadiyash syakur, jadi golongan yang sedikit. Terpaksa menjadi golongan yang sedikit. Masya Allah, hari ini kita tengok ramai tapi bukan di masjid, ramai tapi bukan di surau, ramai bukan di majlis ilmu. Ada juga majlis ilmu yang ramai, alhamdulillah. Ustaz-ustaz ataupun penceramah selebriti ramai, alhamdulillah. Tapi adakah setakat ataupun sekadar itu semangatnya? Maka nak dibawa secara berterusan. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Hei hamba-hamba Allah yang beriman, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Kata ulama, kata mufassirin, ayat ini menganjurkan kepada kita untuk senantiasa istiqamah dan istimrar. Beriman kemudian takut sebenar-benar, yakni takkid, menjazamkan ketakutan, ketakwaan kita sehinggalah di hujung usia kita, sampai kita meninggal dunia. Wala tamutunna. Ada orang memahami bahawa wala tamutunna maksudnya tua, sampai tua, ujung usia ni tua. Tidak. Ia membawa makna sampailah kita menghembus nafas yang terakhir. Wa antum muslimun, dan kamu ketika itu sedang ataupun dalam beragama ataupun orang yang disebut sebagai orang muslim. Istiqamah, istimrar. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, beginilah keadaannya akhir zaman. Bila sebut akhir zaman, maka akan berlaku perkara-perkara yang kecil disebut perkara-perkara yang besar. Ada satu kitab 40 hadis akhir zaman, peristiwa akhir zaman, yang dikarang oleh Abu Ali An-Nadawi rahimahullahu ta'ala, ustaz ataupun atau nama digelar
Ustaz Fahmi Zamzam. Abu Ali An-Nadawi gelaran nama Ustaz Fahmi Zamzam rahimahullah. Beliau dalam ketika mana hidup, beliau menyusun sebuah buku yang mengandungi hadis-hadis yang berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman. Bermula hadis yang pertama, iaitulah hadis berkenaan dengan dua asas yang menjadi penguat keselamatan kita di akhir zaman. Iaitulah yang pertama, takwa, yakni hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perpaduan, berpadu, bersatu padu. Nabi menyebut mafhumnya mendengar serta taat kepada pemimpin yang dilantik, dikait ataupun mengait dengan sifat yang mana dia bertakwa kepada Allah. Walaupun, cuba tuan-tuan tengok, walaupun Nabi kata pemimpin itu yang menjadi imam itu dia adalah seorang hamba, ghulam, disebut budak. Pasal apa budak? Pasal muda mungkin. Kalau hari ini kita tengok pemimpin muda-muda, 40, 50, muda lah kira. Ya, ada 30. Tuan-tuan, wajib untuk kita mentaati pemimpin yang mana dia membawa ataupun mengajak, selagi mana dia tidak mengajak kepada kejahatan. Maka selagi mana dia mengajak kepada kebaikan, wajib untuk mentaati pemimpin. Kerana apa? Ini adalah konsep di mana untuk menyatukan satu apa? Satu suara. La tuqaddimu, ketika mana zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala berfirman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kamu melebihi suara kamu, pandangan kamu, decision kamu daripada pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu lebih daripada Allah, yakni Al-Quran. Jangan kamu lebih daripada apa? Pandangan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di kalangan para sahabat kita melihat mereka itu ada yang habit mereka, tetapi apabila berhadapan dengan Nabi, maka Nabilah yang menjadi apa? Menjadi ketua. Bahkan Nabi memang kuat ingatan dimaksudkan untuk nak mensabitkan bahawa Al-Quran ataupun hadis baginda itu bukanlah direka ataupun dicipta, tapi datang dengan wahyu Ta'ala. Kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kembali kepada sunnah kehidupan para sahabat. Di dalam surah At-Taubah, Allah Ta'ala menceritakan betapa hebatnya satu golongan ini, iaitulah dinamakan mutaqaddimin as-sabiqunal awwalun. Mereka ni hebat. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin, orang-orang Mekah yang berhijrah ke Madinah, wal ansar, dan orang yang berada di Yasrib ataupun nama dia Madinah, yang menolong, yang menerima kedatangan mereka-mereka yang daripada Mekah, sanggup menggadaikan nyawa mereka, sanggup mengorbankan tempat tinggal, ada yang sanggup sehingga menceraikan isteri, memberikan anak. Anas ibn Malik, ibu dia memberikan dia sebagai apa? Sebagai khadim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayang anak tapi serah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih sayang Nabi daripada anak. Ini semangat yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat, dan mereka ini Allah Taala sebutkan dalam ayat tersebut satu gelaran yang sangat besar.
Iaitulah radhiyallahu anhum wa radu an. Hebat. Allah Ta'ala redha kepada mereka. Mereka telah pun selamat disemadikan ruh-ruh mereka. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, ruh mereka bertemu dengan ruh orang-orang yang disebut sebagai nabi-nabi. Allah Ta'ala sebutkan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un. Mereka ini sebenarnya tidak mati pada ruh, walau pada jasadnya, tetapi ruh mereka tidak mati. Bal ahya'un, bahkan mereka hidup, walakin la tash'urun, dalam keadaan kita mungkin kita tidak merasai kehidupan ruh, semangat yang ditinggalkan oleh para sahabat. Nah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka kita nak ambil semangat yang ini, iaitulah rabitah, pengikat, ikatan kita, ukhuwah. Tidak ada perbezaan warna kulit, tidak ada perbezaan walaupun muda dan tua, tidak ada beza pun lelaki dan perempuan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab itu, apabila kedatangan Islam, maka Islam mengangkat martabat lelaki, mengangkat martabat perempuan, mengangkat martabat manusia, kerana manusia itu adalah sebaik-baik kejadian. Allah Ta'ala memuliakan juga golongan yang dinamakan sebagai Bani Adam. Ini disebut walaupun mereka itu bukan beragama Islam, tetapi tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun walaqad karramna Bani Adam, Allah memuliakan yang nama dia manusia kerana akal dia, kerana dia ada akal. Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia nafsu, dia dapat kontrol. Masya Allah, lebih baik daripada malaikat. Tapi seandainya mereka tidak menggunakan akal, maka mereka lebih hina daripada binatang. Maka dengan sebab itu, akal yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mengangkat manusia. Dan daripada banyak-banyak manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, inna khalaqnakum min zakar wa unsa. Nak terjadinya kejadian manusia, puak, keluarga, ailah, kabilah. Ada orang bangsa Cina, bangsa Melayu, bangsa Arab, bangsa orang panggil kulit Afrika gelap sikit. Tidak ada beza sebenarnya. Inna khalaqnakum min zakar wa unsa, lelaki perempuan, male female. Wa ja'alnakum syu'uba, kami jadikan mereka itu berpuak-puak untuk kenal, mengenali, boleh buat bisnes. Sebab ada orang Asia, dia ada keperluan kepada orang Barat. Contohnya barang dia. Ada orang Cina, orang di sebelah Asia, di sebelah Timur, sebelah Jepun, dia berkeberhajat kepada kraft tangan orang Arab contohnya. Maka di situ berlakunya ta'aruf, iaitulah kenal, mengenali, pengenalan. Kenal, macam mana nak kenal? Nabi SAW mengajarkan kepada kita, di antara tipsnya, yang pertama, perbanyakkan salam, doa. Yang kedua, perbanyakkan memberi, tolong, bagi, tengok orang lapar bagi makan, sedekah contohnya. Ya, wa at'imut ta'am wasilah, dan menghubungkan silaturahim. Ini tuan-tuan dan puan-puan, caranya untuk kita memperbanyakkan sahabat-sahabat. Mudah-mudahan dengan ikhwah kita yang ramai, maka di situ adanya keberkatan. Walau anna ahlal qura amanu, kalau satu kampung tu Allah Ta'ala sebut, kampung itu mereka beriman kepada Allah. Satu kampung beriman kepada Allah, qura. Macam mana nak berlakunya qura? Maka kena ada usaha dakwah. Ini masuk rabitah. Pertalian tu mestilah dalam dakwah. Barulah mendapat la fatahna alaihim. Allah akan buka seluah-luahnya keberkatan, berkat, ya. Kata ulama, berkat itu apabila sedikit cukup. Gaji sikit dah, 1,300. Sekarang ni basic 1,300, 1,200. Naik sikit 1,500.
Walaupun barang keperluan naik, tapi tetap cukup berkat. Boleh bagi dekat mak, boleh bagi dekat isteri, boleh beli belanja dapur, berkat, ya. Bagaimana orang dahulunya kita melihat ibu dan ayah, nenek, datuk kita di kampung dulu dapat membesarkan anak-anak yang begitu ramai, semua masuk universiti, Masya Allah, berkat. Itu satu-satunya di antaranya keberkatan, antara keberkatan daripada rezeki yang halalan tayyibah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, inna akramakum, sesungguhnya yang Allah Ta'ala muliakan. Ini dia punya key dia. Kita nak mengambil yang ini, pertalian, persahabatan, persaudaraan, pengenalan, pertemuan kita ini, apapun membawa kepada yang dinamakan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apa yang kita usahakan, apa yang kita lakukan, tidak akan ada nilai di sisi Allah bila mana tidak ada nilai ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kemudian Nabi berpesan kepada para sahabat, jauhilah perkara-perkara yang sesat, yang diada-adakan di sini, iaitu yang tidak ada nas, yang tidak ada dalil. Maka sini berlakunya perbincangan fiqh. Apa dah dimaksudkan diada-adakan? Iaitu yang langsung, yang tidak ada kaitan dengan agama, yang dibuat. Adapun kita, adat kita membaca Yasin, adapun adat kita kita buat makan, adapun adat kita berselawat beramai-ramai, berzikir, maka adat yang mana adalah kembali kepada dalil-dalil, maka ia adatun muhakkamatun. Ini kena faham supaya tidak berlaku perselisihan yang sehinggakan kafir mengkafir sampai mengeluarkan takhrij sahabat saudara kita daripada kelompok yang dinamakan ahli sunnah wal jamaah. Berlaku. Kalau kita tengok ni, keluar sikit perbincangan, keluar sikit kita sebutkan hari ni, buka sahaja media sosial tuan-tuan, Masya Allah, di kalangan asatizah bertelingkah berkenaan dengan soal-soal benda yang furu', leraikan, damaikan. Kerana kita ada perkara yang lebih besar daripada perkara-perkara dahan ataupun ranting, yang mana perkara yang lebih besar iaitulah hiburan yang berlebihan, murtad, ya. Kemudian berapa ramai umat Islam yang tidak tahu asas rukun, pillar of Islam, tidak tahu asas tentang ibadat. Bila ditanya, Masya Allah, berapa rukun Islam pun dia tak tahu. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, bukan di sini, ya, bukan di Putrajaya, tapi kita tengok di luar negara ada. Sebagai contohnya Turki, ya, saya nak sentuhkan sikit. Turki hari ini tuan-tuan, yang dipimpin oleh Erdogan. Tayyip Erdogan ni seorang yang Masya Allah, yang nak bawa, nak kembalikan Islam, tapi cabarannya bukan mudah, perlu kepada masa. Yang mana hasil kesan daripada pemerintahan dahulunya iaitulah Kemal Atatürk, sehinggakan azan ditukar kepada bahasa Turki, sehinggakan bebas untuk tidak mengekang, tidak mengikat seseorang itu memakai ataupun menutup aurat bagi perempuan. Jadi kesannya sehinggalah mereka hari ini tidak tahu asas-asas tentang agama Islam. Maka bersyukurlah kita di sudut, Masya Allah, yang baiknya kita di Malaysia ini, Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita yang nama dia nikmat ilmu pengetahuan, nikmat keamanan. Maka itulah yang nak dijaga, yang kita nak tahankan dalam doa-doa kita, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa merahmati dan memberkati kita. Doa Rabitah ni juga sebahagian daripada doa daripada maksurat, ya, daripada doa maksurat, iaitulah risalah himpunan zikir oleh Imam Hasan Al-Banna, dan juga disebut dalam beberapa kitab yang lain. Biasanya doa wirid ini dibaca secara sendirian ataupun berjemaah pada waktu pagi dan petang. Dan kalau kita lihat kepada maksud daripada doa ini,
Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub. Ini mungkin boleh kita ambil sebagai nak kata penutup pun. Kita kata bahagian yang kedua setelah tadi mukadimah, kita menyebut tentang perbezaan-perbezaan perkara yang berlaku. Maka antaranya perbanyakkan berdoa kepada Allah. Jadi doa Rabitah ini doa ikatan, doa perikatan nama dia. Bukan politik lah, perikatan. Perikatan ni maksud dia ikat, mengikat. Kita ni ada yang mengikat kita. Apa dia yang mengikat kita? Dengan kalimah la ilaha illallah. Apa yang mengikat kita? Iaitulah syariat. Apa yang mengikat kita? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mengikat kita? Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub. Ini pertalian, perikatan, pakatan boleh berlaku. Pakatan ni orang dulu kalau nak kahwin dia tak ada catering tuan-tuan. Dulu mana ada catering zaman 80-an, 70-an tak ada catering. Jadi bila keluarga sahabat kita ni anak dia nak kahwin, maka ramai-ramai akan tolong. Dia panggil pakatan. Ya, pakatan. Sekarang ni dah semua dah catering. Jadi pakatan dah kurang lah. Jadi masing-masing kehidupan dah jadi masing-masing. Tapi masih ada, alhamdulillah, semangat tu masih ada lah. Walaupun catering dan sebagainya, tapi kita nak kembali balik. Kerana Islam ni dalam keadaan akhirnya dia akan kembali balik kuat. Akan turun Imam Mahdi, akan muncul Imam Mahdi lahir, akan turun Nabi Isa alaihi salam untuk membantu Imam Mahdi untuk melawan Taghut yang dinamakan Ya'juj wa Ma'juj, melawan yang dinamakan Dajjal, ya? Lawan yang dinamakan rawasib jahiliah ini, dan akhirnya Islam tertegak dan kemudian habis, kemudian berlakulah kiamat. Jadi maksud dia akan ada golongan yang menang, akan ada golongan yang bangkit. Bangkit mereka dengan disebabkan semangat, bangkit mereka dengan disebabkan doa-doa, bangkit mereka dengan kerana Allah Subhanahu wa taala menjamin daripada ayat-ayat Al-Quran dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub, sesungguhnya engkaulah ya Allah. Boleh tak sama-sama tuan-tuan kita sebut doa ni? Boleh tak? Insya-Allah. Saya sebut kemudian tuan-tuan ikut sekali ya, insya-Allah. Sama-sama kita kuatkan, kita semangat, kerana doa-doa ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan yang tidak akan hilang. Satu-satunya perkataan antaranya yang Allah Ta'ala simpan adalah doa daripada orang yang beriman, orang-orang yang ikhlas, meminta Allah angkat ke langit. Satu masa perkara itu akan berlaku, sama ada cepat ataupun lambat. Kalau tidak di dunia pun Allah gantikan dengan pahala, iaitulah balasan yang baik di hari akhirat. Jadi perbanyakkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama lah kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub, innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawassiqillah rabitataha fawassiqillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'aha binurika alladhi
la yakhbu washrah suduraha bifaydil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Doa yang terkandung di dalam maksyurah, yang di mana diamalkan pada awal pagi dan petang hari. Jadi kita nak simpulkan doa ni insya-Allah selepas daripada kita berikan laluan azan insya-Allah, kemudian kita akan tutup dengan terjemahan dan syarah ataupun tafsiran daripada doa Rabithah. Fadhal. Allahu akbar. Allah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabbas da'wati tammah wassalatul qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilatul fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatur rafi'ah ba'asy maqama mahmudan lillazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah taala sekali lagi kerana kita diberikan kekuatan untuk sama-sama kita membangunkan syariat yang mana diperintahkan oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita menyebut berkenaan dengan Rabithah, maka doa yang kita bacakan sebentar tadi dengan sedikit kefahaman ataupun makna yang boleh kita amalkan di dalam kehidupan kita. Yang pertamanya iaitulah apabila dimulakan dengan Allahumma yang bermaksud ya Allah, innaka ta'lam anna hadhil qulub, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala engkau ya Allah. Kita bila berdoa maka kita mengadu, kita bersungguh-sungguh. Sebab itu kalau kita lihat
Doa Nabi SAW mengangkat tangan sehingga akan menampakkan baju lengan baginda Nabi SAW. Sesungguh-sungguhnya. Maka perkataan sungguh, innaka ta'kid, ya Allah, ta'lam, engkau mengetahui ya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui akan bahawa segala hati-hati, segala isi hati-hati manusia ini, qulub, yang mana hati manusia ini, kata ulama, sifatnya berbolak-balik. Jadi manusia ni qalbun, makna qalb yakni berbolak-balik. Disebutkan bahawa dalam setiap zarah ataupun setiap detik saat, Nabi sebut hadis au kama qal mafhum, akan berbolak seolah-olah macam air yang sedang menggelegak hati manusia. Hati kita, tuan-tuan dan puan-puan, kadang dia rasa semangat, kadang dia rasa lemah, kadang dia rasa gembira, kadang kita rasa sayang sangat dengan orang tu, kadang kita rasa tak suka dia. Kadang apa yang dia buat yang buruk pun kita nampak permata kepada kita, tapi kadang yang baik pun dia buat sehingga kita tak nampak lagi kebaikan. Ini yang disebut sebagai hati-hati manusia, qalbun. Pasal itu, macam mana kita nak hati kita nak kuat, maka tidak dengan kita banyakkan berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Mana yang berbolak-balik, yang menetapkan hati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak boleh, tuan-tuan, sebagai contohnya, kita tak mampu untuk kita nak jaga hati, walaupun hati pasangan kita. Kalau orang boleh jaga hati pasangan dia, mana mungkin hari ini berlaku peristiwa penceraian, cerai sangat tinggi di Selangor, di wilayah, di mana-mana cerai sangat tinggi. Pasal apa? Pasal apa Selangor tinggi? Kerana semua kebanyakannya berhijrah ke Selangor bekerja. Kadang stres, tekanan hidup. Tapi bukan masalah, sebenarnya bukan masalah tekanan, bukan masalah itu sendiri. Bahkan sebenarnya hati umat manusia akhir zaman ni, hati itu sendiri lemah kerana kurangnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok hari ni, tuan-tuan, kita dihidangkan, kita diajukan, kita didendangkan dengan muzik yang tidak berhenti siang malam, yang duduk dalam Facebooknya dan duduk dalam TikToknya, hiburan yang berlebihan. Nabi sebut dah kepada kita, akan tiba satu masa penyakit umat yang terdahulu akan menimpa kepada kita. Ada 6 penyakit, antaranya yang disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ringkasnya, yang pertama adalah terlalu banyak berhibur ataupun berseronok. Yang kedua adalah terlalu mewah, Masya Allah, sanggup menghabiskan perjalanan, memakan beribu-ribu ringgit. Sekarang ni ekspedisi, saya tak salah kan tuan-tuan, sukan ni tak salah, tapi jangan berlebihan. Sanggup kita habiskan duit untuk pergi ke Everest contohnya, sukan yang berbahaya. Apa kata duit ataupun fulus digunakan kepada orang-orang yang memerlukan, fakir miskin, yang akidah mereka ni hari ni rapuh, maka meminta sumbangan, mereka merangkak-rangkak untuk mencari duit di gereja-gereja. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi tidak salah bersukan, tetapi berpada-padalah. Jangan terlalu mewah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Nabi menyebutkan kepada kita dalam mafhum al-qamaqal, iaitulah dosa fitnah yang terlalu banyak. Dosa fitnah yang terlalu banyak.
Dan ujian yang paling besar adalah dua ujian. Yang pertama, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-fitnatu asyaddu minal qatl, kata Allah. Kata ulama, al-fitnah huwa asyirkun billah. Fitnah yang paling besar, ujian, adalah hari ini manusia meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa dengan manusia, subhanallah, itu maklum sudah, ya, fitnah, khabar berita yang tidak pasti. Maka untuk kita nak kuatkan hubungan ni, maka kembali kepada apa yang disebutkan oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan perkara-perkara yang sia-sia, benda-benda yang boleh meruntuhkan, menceraikan saudara kita, yang boleh memutuskan hubungan silaturahim, maka itu yang kena jaga. Perkara-perkara kecil maka bincang, wa amruhum syura bainahum. Kita kena, benda yang kecil-kecil ni kena matang, matured. Kita kena handle dengan bijak sana. Jangan kerana benda kecil, tuan-tuan, jadi besar. Hal tentang dalam rumah tangga sampai bawa keluar, jangan. Sabar. Sebab tu di dalam doa ini, kata ulama, daripada ulama sebut mengikat kepada doa rabitah, maka firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi surah Ali Imran ayat 200, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu. Perkataan rabitah ni juga disebut dalam surah Ali Imran ayat yang kita baca ini. Hai orang yang beriman, bersabarlah kamu menghadapi segala kesukaran. Sabar, mengikat. Orang yang beriman, maka dia mempunyai sifat sabar dalam hati dia, dalam hidup dia, dalam pekerjaan dia, dalam rumah tangga dia. Sabar. Amma makna sabar? Sabar itu adalah zaman. Kata Imam Syafi'i, tulu zaman, perlu kepada masa. Itu sabar. Kita nak dapat sesuatu, nak menang, nak dapat syurga, masa. Nak dapat ilmu, alim, masa. Kalau kita tak sabar dengan masa, maka jangan kita harap kita menjadi orang yang bersabar. Itu syarat menuntut ilmu yang pertama, tuluz zaman, panjang masa. Sebab tu bila solat, zaman, masa 10 minit, 20 minit. Bagaimana kita bulan Ramadan, kita boleh panjang ibadat kita 20 rakaat steady. Pasal apa? Kita mindset, kita letakkan dalam mind kita, set mind kita, kita boleh panjang. Maka begitulah kita nak bawa yang nama dia sifat nilai-nilai ini terus dalam bulan-bulan yang lain, bukan hanya pada bulan Ramadan sahaja, bukan pada hari raya saja boleh bermaafan, tetapi pada hari-hari yang lain juga terus istiqamah dalam kemaafan. Warabitu wasabiru warabitu, dan kuatkanlah kesabaran daripada, melebihi daripada kesabaran musuh, dan bersiap sedialah, wattaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, qad ijtama'at, telah berhimpun, ala mahabbatik, atas cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, waltaqat liqa, bertemu, ala ta'atik, kita bertemu kerana Allah, kita suka kerana Allah, kita hidup kerana Allah, maka berpisah juga kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah dalam ungkapan yang lebih tepat lagi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu perhubungan itu dia akan bertemu sampai hari kiamat. 7 golongan yang Allah Ta'ala akan bagi naungan kepada dia. Di antaranya mereka yang bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan, sahabat kerana Allah. Aku sayang kau kerana Allah, sebab tu aku tegur nasihat kau. Aku tegur ni bukan sebab aku baik,
tapi sebab aku sayang kepada engkau. Sampai macam tu sekali. Sahabat Nabi ketika perang, satu perang, ketika mana mereka kembali ke khemah, lalu mereka-mereka yang cedera dihimpunkan pada satu tempat, maka diberikan minuman. Bila dia tengok kepada sahabat sebelahnya cedera, dia dahulukan. Kemudian tengok sahabat yang sebelahnya, dahulukan. Sehingga kan disebut di dalam riwayat, apabila air yang diberikan oleh sahabat-sahabat ini dipusingkan kembali balik kepada orang yang pertama tadi, maka sudah pun meninggal dunia syahid. Begitu hebat tuan-tuan, yang nama dia ukhuwah sahabat ni. Pasal itu Allah Ta'ala rada kepada mereka. Radiyallahu anhu wa radu anhu wa addallahu lahum jannatin. Apa kata Allah? Aku sediakan bagi mereka syurga yang mengalir bawahnya sungai-sungai. Aku berikan kepada mereka tempat tinggal yang terbaik. Air-air daripada sungai, minumnya la yusadda'un anha wa la yuzifun. Air arak, air susu, air madu, air arak diminum, maka tidak akan pening ataupun tidak akan mabuk. Betapa hebatnya tu air sungai. Allah Ta'ala bagi jadi syurga yang paling bawah sekali, syurga Al-Khuldi. Itu syurga yang paling bawah pun untuk orang yang bertakwa kepada Allah. Apatah lagi syurga yang di atas, Jannatul Ma'wa, Darussalam, Maqamin Amin. Syurga yang teratas, Jannatul Firdausi nuzula, khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Wa tawahadan ala da'wati, bersatu atas dakwah, atas dakwah, atas seruan Allah Ta'ala kepada kita. Hayya, mari sama-sama. Macam mana nak bersatu? Maka cara dia, kata ulama, Al-Imam Hasan Al-Banna kata dalam doa ni, maka diterjemahkan dia kata, antaranya dengan kita menjaga salat fardu secara berjemaah. Ini kekuatan. Makan berjemaah, zikir berjemaah. Pasal itu zikir ni boleh saja kan nak zikir sendiri-sendiri pun. Tapi pasal apa? Ulama Nusantara ni dia susun macam tu kerana nak tarbiyah. Bukan semua orang boleh berzikir, bukan semua orang boleh tahu macam kita tahu, melainkan mereka mendengar daripada imam-imam mereka yang mengajar, akhirnya mereka tahu dan mereka juga pula mengajak kepada orang lain. Inilah dia rabitah. Kemudian washrah suduraha, lapangkan dada, iaitulah hati-hati kami, hati mereka, hatinya dengan iman. Cantikkan tawakal kepada Allah, dicantik, dipakaikan pakaian tawakal, hidupkan dengan ma'rifatullah, wa amitha, dan meninggal di hujung usia, meninggal dunia, dicabut nyawa dalam keadaan syahadah kalimah la ilaha illallah. Innaka, inilah ya Allah, sesungguhnya engkau ni'mal maula, sebaik-baik penolong dan sebaik-baik yang berikan kepada pertolongan, sebaik-baik yang disandarkan. Inilah tuan-tuan dan puan-puan yang kita kupas sedikit sebanyak daripada doa rabitah. Yang mana rabitah itu adalah tajuk kita pada malam ini. Yang mana pada malam ini ceramah ataupun kuliah kita dianjurkan oleh Masjid Tunku Al-Mizan dan surau-surau yang di bawahnya, surau-surau di Putrajaya, ataupun dengan lebih tepat lagi, iaitulah surau-surau di bawah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Lebih besar lagi khususnya Putrajaya. Jadi marilah sama-sama kita meramaikan, kita menggalakkan, perbanyakkan ikhwan kita, ikhwah kita, untuk sama-sama kita memuliakan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan majlis ilmu, ya, dengan makan-makan, ya, bawa anak-anak tuan-tuan, ramaikan. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara golongan yang akan mendapat naungan pada hari akhirat kelak, iaitulah mereka yang menghidupkan rumah Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita bertemu lagi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, InsyaAllah kita jumpa lagi. Kita tutup dengan Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna na'udzubika, ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami perolehi yang manfaat, hati yang tenang dan khusyuk. Rezekikan kami rezeki yang halal dan thayyibah lagi barakah. Jagalah ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan untuk kami menjaga agama Islam, untuk kami menjaga keluarga kami, diri kami, keluarga kami, masyarakat kami dengan jagaan syariat hukum. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan, kesihatan di dunia dan hari akhirat kelak. Ya Allah, jauhkan kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah, azab kubur, azab di dunia ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami pertemuan yang baik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.